1963 dan membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Genap 60 tahun, anak Sarawak berjaya memimpin dan membangunkan Sarawak yang stabil, maju dan makmur. Nilai dagangan meningkat 272 kali ganda. Kadar kemiskinan berjaya dikurangkan kepada 9% pada tahun 2019. Taraf hidup rakyat bertambah baik. Kejayaan ini ialah hasil kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh anak Sarawak. Sejarah pembentukan Sarawak bermula dengan pemerintahan Brunei sejak 1599. Pemerintahan Kesultanan Brunei di Sarawak berakhir apabila Sir James Brooke diisytiharkan sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei. Kerajaan British mengiktiraf Sarawak sebagai sebuah negara pada 19 Januari 1864. Selama 100 tahun pemerintahan Kerajaan Brooke, keluasan kawasan pentadbiran Sarawak telah berkembang. Pendidikan formal hanya bermula pada tahun 1848 dengan perubahan sekolah St. Thomas Kuching. Pada tahun 1870, Kuching General Hospital dan Dispensary ditubuhkan. Usaha memupuk perpaduan kaum bermula dengan pengajuran Regata Sarawak pada tahun 1872. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun menceroboh dan memasuki Sarawak pada 16 Disember 1941. Ketika penjajahan Jepun, seluruh sistem pentadbiran Sarawak terkendala dan pembangunan tersekat. Pada tahun 1945, Jepun menyerah kalah. Raja Charles Vinebrook mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British kerana tidak mampu memulihkan keadaan Sarawak pasca perang. Pada 1 Julai 1946, Sarawak telah diserahkan kepada kerajaan British walaupun ramai rakyat tempatan yang menentang. Gerakan anti penyerahan itu mencapai kemuncak apabila Gubernur kedua Sarawak Sir Duncan Stewart telah dibunuh oleh anggota Rukun 13 iaitu Rosli Dobi. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, mengumumkan rancangan untuk membentuk persekutuan yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Borneo Utara dan Brunei. Persidangan Persatuan Parlimen Commonwealth yang disertai oleh pemimpin-pemimpin dari Sarawak, Borneo Utara, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan di Singapura. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia menubuhkan Suruhanjaya Kobo pada 17 Februari 1992 untuk meninjau pandangan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara terhadap gagasan Malaysia. Laporan Suruhanjaya Kobo pada Julai 1992 mendapati bahawa 50% penduduk Utara dan Sarawak bersetuju dengan cadangan Malaysia. Oleh itu, jawatan kuasa antara kerajaan IGC telah ditubuhkan sebagai persiapan pembentukan Persekutuan Malaysia bagi melindungi hak dan kepentingan Borneo Utara dan Sarawak. Proses persediaan negeri Sarawak untuk berkerajaan sendiri bermula dengan penubuhan parti politik pada Jun 1959. Seterusnya diikuti dengan pilihan raya pertama pada April hingga Jun 1963. Yang pertama, iaitu Tan Sri Datuk Stephen Kallang Lincoln dilantik bersama-sama barisan kabinetnya yang pertama. Gubernur anak Sarawak yang pertama ialah Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri, Tun Datuk Abang Haji Apeng bin Abang Safi'i, mengambil alih daripada Sir Alexander Waddell, Gubernur British yang terakhir. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh 5 pihak, iaitu United Kingdom, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura pada 9 Julai 1963 di London. Gabungan Sarawak bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara dan Singapura telah melakarkan satu peristiwa sejarah penting apabila lahirnya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Kebijaksanaan dan kewibawaan pemimpin Sarawak berjaya membawa kestabilan, kemajuan dan kemakmuran untuk rakyat.
Sri Dato' Amal Stephen Kalminkan, Ketua Menteri Sarawak yang pertama, memperjuangkan hak dan otonomi Sarawak dalam Malaysia, khususnya modernisasi. Beliau memperkukuhkan pembentukan Malaysia daripada tentangan dari negara luar, konfrontasi dan ancaman komunis di Sarawak. Datuk Penghulu Tawisni Ketua Menteri Sarawak kedua meneruskan usaha menstabilkan politik daripada krisis perlembagaan pada tahun 1966. Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sarawak ketiga. Beliau berjaya menamatkan ancaman komunis di Sarawak dengan deklarasi Sri Aman pada 21 Oktober 1973. Tun Pan Sri Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak yang keempat, terus memacu dan memodernkan ekonomi Sarawak melalui falsafah politik pembangunan. Beliau mentransformasikan lanskap pembangunan Sarawak terutama di luar bandar. Pembangunan perindustrian dan untuk menarik pelaburan dalam, pembangunan industri minyak dan gas, sektor perhutanan dan pertanian, pengembangan industri perkayuan, perladangan kelapa sawit berskala besar, pembangunan koridor tenaga diperbaharui Sarawak Skor, dan pembangunan pendidikan dan industri pengajian tinggi bagi melahirkan modal insan yang berkualiti. Pahen Sri Tan Sri Haji Adnan bin Haji Sakim, Ketua Menteri kelima, kenali sebagai Tok Nan. Beliau melaksanakan pelbagai inisiatif berpaksikan hak dan kepentingan rakyat, termasuklah mempertahankan dan membela hak Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963, menaik taraf lebuh raya Pen Borneo, melaksanakan pelan ekonomi Sarawak bagi memperkasa luar bandar, dan memperkukuhkan integriti dalam perkhidmatan awam. Rakyat sentiasa ingat akan pesanan Tok Nan supaya jaga Sarawak baik-baik. Tan Sri Datuk Patinggi Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, dikenali dengan nama Abang Jo, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-6 pada 13 Januari 2017. Berkuat kuasa 1 Mac 2022, gelaran Ketua Menteri telah ditukar kepada Premier Sarawak. Premier Abang Jo adalah pemimpin yang komited berjuang untuk rakyat demi rakyat. Sebagai pemimpin generasi baharu, Abang Jo hari tampil dengan cara tersendiri memacu pembangunan negeri ini ke arah pemodenan, sekaligus memberi impak positif kepada sosioekonomi rakyat bagi jangka panjang. Beliau memperkenalkan pembangunan ekonomi digital untuk memacu inovasi, mencipta peluang pekerjaan baharu. Usaha ini diselaraskan menerusi penubuhan Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDAG pada 2017. Beliau juga telah memperuntukkan 6.7 bilion ringgit untuk melaksanakan 9 program bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS untuk meringankan beban keuangan rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Premier Abang Jo juga berjaya melaksanakan banyak inisiatif strategik untuk membangunkan Sarawak. Premier Abang Jo telah melancarkan Post-COVID-19 Development Strategy PCDS 2030 untuk memacu pembangunan ekonomi Sarawak pasca COVID-19. Aspirasi PCDS 2030 adalah menjelang 2030, Sarawak akan menjadi masyarakat yang berkembang maju, didorong oleh data dan inovasi apabila semua rakyat menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mapan. PCDS 2030 memberi fokus kepada pembangunan 6 sektor ekonomi utama, iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, perhutanan, perlombongan, perkhidmatan sosial. 6 sektor utama ini disokong oleh 7 pemboleh ubah, iaitu transformasi digital dengan sasaran 100% isi rumah dengan capaian internet. Inovasi akan diperkasa dengan meningkatkan
daripada ayah yang menubuhkan Malaysia. Terima kasih Tok Nan. Kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan keselamatan yang telah berjuang untuk menentang keganasan dan ideologi komunisme mulai awal tahun 60-an. Di bawah kepimpinan Ketua Menteri Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob, aktiviti komunis berakhir dengan perjanjian Seri Aman pada 1973. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pencapaian 2017. Sejak 2017, setelah saya mengambil alih tampuk kerjaan Sarawak daripada Allahyarham P.H. Sri Adnan, bersama rakan-rakan dalam Kabinet Kerajaan GPS, kami telah berusaha sedaya upaya untuk mengangkat status ekonomi Sarawak untuk menjadi sebuah negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Daripada sebuah ekonomi konvensional, Sarawak kini berada pada landasan yang kukuh untuk menjadi sebuah ekonomi yang dipacu oleh teknologi digital, data dan inovasi. Dengan beberapa inisiatif digital, Sarawak sekarang merupakan negeri yang agak ke hadapan dalam proses ke arah digitalisasi ekonomi dan pentadbiran sepenuhnya. Melalui inisiatif revenue re-engineering, Sarawak berjaya menambahkan hasil pendapatan negeri kepada hampir 12 bilion ringgit pada 2022, yang merupakan suatu rekod kerana pada kebiasaannya hasil negeri pada tahap 4 ke 5 bilion sahaja. Ini merupakan peningkatan 1 kali ganda dalam masa hanya 4 tahun. Kita telah memperkenalkan cukai jualan SST ke atas produk-produk petroleum untuk ekspor, dan juga kita ke atas produk-produk ekspor lain termasuk aluminium, arang batu dan produk kayu-kayu tertentu. Pada 2017, Kerajaan Sarawak telah menubuhkan syarikat minyak dan gasnya sendiri, Petros, untuk membangunkan sumber minyak dan gas di luar pantai Sarawak bersama Petronas melalui pemagangan ekuiti, dan di kawasan pantai negeri ini dengan hak penuh seperti yang termaktub dalam Ordinen Pelubungan Minyak 1958, OMO 1958. Sekarang
Petros merupakan syarikat minyak dan gas ketiga terbesar di Malaysia. Pada 2017 juga, Bank Pembangunan Sarawak, The BOS, telah ditubuhkan untuk menyediakan kemudahan pinjaman bagi agensi kerajaan negeri untuk melaksanakan projek-projek infrastruktur yang strategik demi memperhebatkan pembangunan khususnya di kawasan luar bandar. Penyuntikan dana ini khususnya melalui rekoda untuk pembangunan setempat di seluruh Sarawak merupakan suatu pelaburan untuk mempercepatkan penyediaan infrastruktur yang begitu penting untuk pembangunan ekonomi. Pandemik COVID-19 yang tercetus pada awal tahun 2020 telah mengancam untuk menjejaskan visi Sarawak untuk menjadi negeri maju. Cabaran ini telah ditandangani dengan pengubahan PCDS 2030 supaya ekonomi Sarawak mampu melangkah ke arah 2030 dengan jayanya. Selari dengan dasar untuk menjamin kelestarian sumber dan alam sekitar Sarawak, kerajaan GPS telah dengan langkah berani meneroka potensi ekonomi hijau yang menjadi fokus dunia pada masa ini untuk menangani pemanasan iklim global selaras dengan perjanjian Paris. Pembangunan ekonomi hijau memberi banyak peluang kepada Sarawak untuk mempertingkatkan ekonominya melalui pengeluaran gas hidrogen sebagai bahan bakar tanpa karbon, penyimpan karbon atau CCUS, perniagaan karbon, dan pengeluaran minyak yang lestari sifatnya atau SAF daripada biodiesel alga. Tuan-tuan dan puan-puan, perluasan asas kutipan hasil Sarawak. Sarawak di bawah kepimpinan kerajaan GPS. Sebelum saya telah berjaya melebarkan asas hasil negeri ini daripada ekonomi pertanian kepada ekonomi yang berasaskan pembuatan. Sejak 2017, asas ini diteruskan dan dilebarkan melalui inisiatif revenue re-engineering yang telah mengandalkan pulangan hasil negeri ini. Mungkin kita tidak sedar, tetapi Bank Dunia memerhatikan pencapaian kita sebagai sebuah ekonomi yang sedang meningkat naik. Seperti yang semua mungkin sedia maklum bahawa Bank Dunia baru-baru ini telah mengkategorikan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi. Saya percaya pencapaian ini 7 tahun lebih awal daripada yang disasarkan akan terus memberi dorongan kepada pentadbiran dan rakyat bumi Kenyalang ini untuk berusaha dengan lebih gigih lagi agar pendapatan setiap isi rumah
atau household income mampu ditingkatkan. Saya yakin dalam tempoh 7 tahun seterusnya sehingga 2030 pendapatan Sarawak ini akan terus meningkat dengan peluasan asas kutipan hasil melalui inisiatif di bawah ekonomi hijau. Tuan-tuan dan puan-puan, MA 63. Allahyarham Pen Sri Adnan pernah menzahirkan pantun Nio Gading Pucak Mahligai buat ketupas berisi inti, hancur badan tulang berkecai, belum ku berhenti. Tok Nan tidak ada bersama kita lagi. Tetapi saya ingin memberi jaminan bahawa usaha untuk mengembalikan hak Sarawak yang terhakis akan diteruskan sehingga semua yang diperuntukkan kepada Sarawak pada perjanjian tersebut dihormati dan dikotakan. Saya ingin mengucap terima kasih kepada kepimpinan kerajaan perpaduan yang telah baru-baru ini bersetuju mengembalikan kepada kerajaan Sarawak 52 lot tanah yang tidak dibangunkan, termasuk bangunan pejabat pos yang bersejarah itu balik kepada Sarawak. Sebelum ini, melalui proses penurunan kuasa, Sarawak telah diberi kuasa untuk melaksanakan projek 50 juta ringgit ke bawah melalui JKR Sarawak dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak yang sekaligus diiktirafkan sebagai Jabatan Teknikal 10 negara. Selain itu, kita juga telah berjaya meletakkan Wakil Sarawak sebagai ahli lembaga pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri HDN sejajar dengan peruntukan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Sarawak tidak bergantung semata-mata kepada program dan inisiatif kerajaan persekutuan, walaupun bidang pendidikan berada di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Bagi tujuan mengekalkan konsistensi dan dinamika dasar sesuai dengan keperluan semasa dan juga tuntutan keilmuan pada masa hadapan selaras dengan kuasa yang diberi kepada Sarawak di bawah perkara 17 Intergovernmental Committee Report IGC. Kerajaan Sarawak telah menyusun beberapa inisiatif bertujuan untuk memartabatkan bidang pendidikan di Sarawak agar setara dengan standard negara-negara yang sudah maju. Tuan-tuan dan puan-puan, keterjaminan sosial dalam pada melaksana program pembangunan fizikal, kerajaan GPS tetap akan melaksanakan tanggungjawabnya untuk memastikan keterjaminan sosial rakyat yang memerlukan bantuan
seperti warga emas. Warga emas pemegang kenyalang gold card akan diberi bantuan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan selain daripada kemudahan diskaun di tempat-tempat membeli belah tertentu. Selain daripada inisiatif kenyalang gold card, kerajaan GPS telah melaksanakan berbagai inisiatif sosial yang lain, termasuk bantuan untuk B40, ibu-ibu yang bersalin, dan bantuan-bantuan tunai kepada golongan yang memerlukan. Dengan kata lain, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada keperluan rakyat yang memerlukan bantuan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan setinggi syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa penganjur yang telah bersungguh lumus dari awal tahun dalam melaksanakan pelbagai aktiviti dan acara sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka dengan meriah dan jayanya. Dalam merasai kemeriahan sambutan kemerdekaan tahun ini, saya berkesempatan menyertai dan mengotai konvoi kembaran 60 tahun Sarawak Merdeka sebanyak 2 kali, iaitu pada 10 Jun 2023 dari bahagian Miri singgah berami sekejap di Pantai Bungai, kemudian ke Kampung Nyalau, dan seterusnya disambut meriah di Naim Street Mall, Paragon, Bintulu. Kemudian pada 15 Julai 2023, iaitu minggu lepas, saya juga berkesempatan turun Padang mengutai konvoi kembaran 60 tahun Sarawak Merdeka dari bahagian Serian singgah di Siburan, berambih sekejap dengan komuniti dan rakyat di sana, sempat bermukun, dan saya bersama-sama rakyat kita di Siak sebelum meneruskan perjalanan ke Kota Samarahan. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Bagi penutupnya, saya menyuruh seluruh rakyat Sarawak untuk terus berganding bahu, saling melengkapi, beriltizam serta bekerja keras dalam menjayakan visi mentransformasikan Sarawak sebagai wilayah yang maju berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Akhir kata, saya berdoa semoga Allah terus melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada bumi Kenyalang yang merdeka ini dengan limpahan kebaikan dan kesenangan kepada rakyatnya, tidak kira bangsa atau agama. Marilah kita bersama-sama terus bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh keharmonian, bersatu pada serta terus segulai sejalai demi Ibu Pipti yang tercinta. Terbang Kenyalang, lebarkan sayapmu, bebas berterbangan
menuju ke awan. Gilang terbilang maju dan makmur atas perpaduan pemaju kemajuan. Berserah berdoa pada Tuhan yang satu dengan nawaitu tulus di kalbu, dikerah usaha kudrat yang jitu demi Sarawakku terus makmur dan maju. Salam Sarawak maju makmur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarawak merdeka. Sarawak maju dan makmur. Terima kasih.